ingatkan, defisit kita ini hanya mencatat belanjawan seimbang dan belanjawan lebihan hanya pada tahun 93 sampai 97 untuk rekodnya lah. Tetapi saya akui bahawa keperluan sekarang untuk dalam hadapi defisit. Cuma jangan kita anggap kita boleh selesaikan masalah defisit dengan begitu mudah. Saudara minta, Yang Berhormat minta kalau boleh kita beri cadangan selain memberikan menyokong beberapa langkah rasangan dan kritikan-kritikan terhadap penyelewengan, pembaziran, rasuah, PKFZ, merudumnya stadium. Itu kalau kita tak bangkitkan, masalah. Nak harapkan ahli parlimen Terengganu yang lain nak bangkitkan soal stadium, belum dengar lagi lah. Mudah-mudahan selepas ini boleh kita maafkan. Mudahkah kita maafkan 400 juta down the drain dan kita diam, tak ada siapa yang pegang tanggungjawab? Mungkin kita senarai hitamkan kontraktor, tapi bukan kontraktor saja. Siapa yang pilih kontraktor? Apa rekod kontraktor itu? Siapa yang memantau kontrak itu? Siapa yang beri pengesahan stadium itu supaya selesai? Hal ini harus dikaji ya. Saya tidak faham mengapa hal ini dianggap sebagai sesuatu yang dianggap negatif semata-mata. Sengaja saya bagi contoh tadi di antara China dan Malaysia, kerana saya lihat walaupun tidak semua dalam sistem pemerintahan China itu kita dukung, tapi dari segi kesungguhan negara China mengatasi masalah ekonomi ini, saya anggap sangat positif. Saya sebut tadi umpamanya 1.5 triliun yuan dalam bidang infrastruktur. Disebut jelas projek ini tendernya sedemikian, syarikat begini yang akan laksanakan. Kita projek ini kalau tengok dalam laman web Kementerian Keuangan, di mana projeknya enggak tahu Pak. Siapa dapat, itu diam-diam kita uruskan cara nantilah pakat-pakat lah. Dia tidak telus. Maknanya dalam keadaan kemelut ekonomi begini pun, setelah pengumuman tentang satu Malaysia, tetapi ada dua Malaysia. Satu Malaysia negeri Barisan Nasional, satu Malaysia negeri-negeri Pakatan Rakyat. Dan Pakatan Rakyat di bawah sekali. Dan malangnya cara mereka melayan bekas Perdana Menteri itu telah cukup tak adil. Minta penjelasan. Tak, bekas Perdana Menteri dari kepala batas dari Pulau Pinang. Tetapi nasib Pulau Pinang setelah beliau meninggalkan kerajaan, jumlah peruntukan paling rendah kes Naya betul-betul. Jadi bukan sekat saya, jangan ingat Pematang Pau je Pulau Pinang, kepala batas pun Pulau Pinang. Tengok layanan Pulau Pinang tu paling rendah. Tu baru lagi berhenti, dah begini nasib dia. Terima kasih. Ketua Pembangkang ada menyentuh mengenai prestasi image kehakiman. Image dan prestasi kehakiman merosot kerana mengadakan sebagai ketua hakim negara seorang yang korup. Seorang yang korup baru-baru ini dapat galiran, bukan dia dituduh di mahkamah, tapi dia dapat galiran Tun Zaki Tun Azmi. Ini jadi satu sejarah dalam dunia. Tidak boleh mengadakan satu keadaan di mana seorang anak dan bapa menjadi ketua hakim negara. Tapi satu sejarah yang hitam, satu sejarah yang tidak boleh dipertahankan. Apa yang harus mengadakan adalah untuk membersihkan kehakiman. Saya mau dapat tahu daripada Ketua Pembangkang, cara mana kehakiman dalam negara ini boleh dibersihkan. Satu cara adalah ini untuk menentukan ketua hakim negara dipecat dari jawatan dia dan dituduh di mahkamah. Adakah jalan-jalan lain yang boleh menggunakan untuk menentukan negara ini mengadakan satu kehakiman yang bersih, satu kehakiman yang boleh dipercayai oleh negara ini? Bolehkah saya dapat penjelasan?
Terima kasih. Datuk Pengerusi Yang Berhormat Bukit Gelugor ini seorang voice of conscience untuk mempertahankan sistem kehakiman yang bebas dan adil. Oleh itu, pandangan beliau dalam perkara ini harus kita teliti. Banyak yang diumumkan dan bekas Perdana Menteri umumkan beberapa langkah, tetapi ternyata tidak ada kesannya sampai sekarang. Kita dedahkan umpamanya video Vicky Lingam, korek, sampai sekarang tak terkorek lagi. Suruhanjaya putuskan, diketepikan. Jadi saya bangkit dengan perkara ini. Ada yang berhormat dari Barisan Nasional mengatakan mengapa kita pertikaikan soal badan kehakiman. Ini Suruhanjaya bebas yang dilantik oleh Kerajaan UMNO Barisan Nasional dan beri pengakuan tentang betapa bobrok, korup sistem dan badan kehakiman bila Ketua Hakim Negara dengan izin Yang Berhormat di Aga Tun Ahmad Fairuz terlibat dan juga menyebut di situ tentang fixing the Anwar case, the earlier case. What conscience are you talking about? Dengan izin, you're speaking from conscience. Dibuktikan dalam tape ada kesan sama sekali kepada kita. Menteri bertanggungjawab dah sampai bila saya sebut hakim ini. Jadi itu tidak. Dan saya dapat jawapan bertulis daripada SPRM. Tidak ada keterangan yang mencukupi. Siapa yang boleh percaya dengan semua ini, dengan video tape begitu didedahkan? Tidak ada keterangan. Kerana dia sibuk duk kira lembu di Badatul Razak. Dia tak ada masa nak cari keterangan perkara yang lebih serius. Jadi bagaimana kita boleh? Inisiatif saya akui. Suruhanjaya kita terima. Walaupun pada peringkat awal ingat beberapa menteri menyata ini satu lagi pembohongan daripada saya, akhirnya dia terima video itu. Tepat. Kemudian berbangkit isu diterajui oleh Yang Berhormat Bukit Gelugor tentang Ketua Hakim Negara yang ada sekarang. Paling kurang harus ada penjelasan. Tak boleh ketepikan begitu. Ada pertuduhan tentang rasuah yang melibatkan Ketua Hakim Negara. Sekurang-kurangnya penjelasan yang teliti diberikan. Kalau tidak, kita mengharung ini dan meletakkan keadaan sistem badan kehakiman dalam suatu yang ketersangka. Jadi orang fikir menteri terpaksa pertahankan polis, polis pertahankan menteri, kerana dua-dua ada kes yang tak terjawab. Sebab itu pada pendapat saya perlu ada suatu siasatan dan penjelasan untuk memulihkan integriti badan kehakiman, walaupun pelbagai langkah diambil, inisiatif yang umumnya disokong, tetapi pelaksanaannya itu belum ke mana. Ya. Jadi saya betul akhiri dengan menekankan keperluan kita memulihkan integriti pada badan ini kerana ada kaitan dengan krisis keyakinan yang kita hadapi. Satu persoalan kecil yang saya bangkitkan yang harus diperhati oleh Kementerian Keuangan. Kita lihat badan-badan antarabangsa dan dunia mula pertikai isu terakhir tentang human trafficking yang kita nafikan. Kemudian sekarang OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development, menyenaraikan LOFSA, Labuan Offshore Financial Services Authority, di antara 3 pusat perlindungan cukai yang tidak memberi kerjasama, dan ini akan menjejaskan kedudukan LOFSA itu sendiri. Tidak berikan kerjasama kerana disyaki menjadi tempat perlindungan dana curi atau dana rasuah atau dana haram. Kita tidak mahu Malaysia dan LOFSA Labuan dianggap sedemikian. Oleh demikian, hal-hal ini hanya sebagai contoh kecil bagaimana kita gagal mempertahan integriti walaupun kita punya keupayaan yang besar. Saya harap dengan langkah kita memberikan kerjasama dan sokongan tentang
pemindahan dan penguntukan semula peruntukan perbelanjaan ini, kerajaan mengambil langkah memperbaiki kelemahan-kelemahan dasar yang lebih serius dari sekadar memberikan nama lain kepada kementerian atau jabatan. Tuan Ketua, terima kasih. Tamu Mai.